yang tu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Ada juga. Contoh kalau orang demam panas, kita boleh guna air suam atau air panas sikit kan. Dia berendam dalam air yang agak, bukan air panas mendidih tu, tapi yang berendam air mendidih tu, itu kira merebus kan. Jadi dia berendam dalam air yang suam-suam sikit tu. Jadi ya, bila dia orang yang demam panas, bila dia berendam dalam besen yang air suam tu, suhu yang suam tadi makin lama makin panas. Takkan ada kalau panas mereka masak air kat bawah tu kan. Jadi makin air suam makin lama makin sejuk. Betul tak? Jadi bila air suam tu makin lama makin sejuk, tubuh manusia yang panas tadi pun, tubuh badan pesakit panas tadi pun, dia akan menurun juga. Sebab suhu air tu dia menarik suhu badan tu turun. Yang itu adalah kaedah untuk menurunkan panas yang lebih selamat berbanding dengan menggunakan ais duduk kepala tu. Sebab itu memaksa. Dia memaksa sampai mengejutkan dia punya saraf-saraf urat di kepala tu. Ya, dia mengejutkan sebab ais dia sejuk dan mengejutkan. Ya, kalau air ni dia sejuk, menyejukkan tapi tidak sampai tahap mengejutkan, tidak sampai ke tahap itu. Ya, jadi itu kita tengok kalau boleh pada kaedah demam panas tu, ada juga yang menggunakan demam panas dia bangun mandi waktu dini hari kan. Pun baik. Kan? Saya ingat kecil-kecil dulu kalau demam panas tu, masa itulah kan subuh-subuh tu kan, ayah dia ambil tuang air prum atas kepala kita gigil kan. Lepas 3 hari betul-betul baik ada apa? Maka hospital tak payah. Maka bagi tak payah. Dia ada kaedah dia kan? Cara dia yang selamat insyaAllah. Okey, jadi begitu juga herba yang digunakan untuk penyakit yang bersifat yin, yang artinya panas. Sejukkan dengan sesuatu yang dingin, maknanya itu fungsi dia ya. Okey, herba HPA yang bersifat yin ada ya. Kita akan mula mengenal herba HPA semakin lama semakin banyak kan, tapi kita kena kenal dia punya sifat dia macam ni ya. Tak adalah kalau kicap ni yin ke yang kan. Tak adalah kicap tu lain untuk makan je lah kan. Tak ada yin dan yang kan. Jadi yang lain tu adalah dia herba. Okey, bedak dingin ya. Bedak dingin dia ada bedak seri ada 5 bedak seri melur, bedak seri dingin kan. Bedak seri dingin tu dia bedak sejuk. Bedak sejuk yang mana kita tengok HPA ni dia buat bedak sejuk ya. Ada tak bedak sejuk depan ni? Ada. Ya, bedak seri dingin apa ni kan. Okey. Ya, jadi kalau tengok ya, ini sebenarnya kita tengok bagaimana HPA ni kalau untuk buat bedak sejuk ni kan perlu orang yang apa? Sabar betul tak? Nak titiskan apa pernah buat bedak sejuk? Pernah tak? Kan? Macam saya kecil-kecil dulu boleh tolong mak kan. Apa kain batik tu kan? Lepas tu dia titis-titis, dia gelongsongkan tu dalam daun ke kan? Dalam daun ke? Lepas tu dia buat gelongsong, lepas tu dia buangkan bedak yang dah dia rendam ya, lama dah berapa bulan juga tu kan. Dia rendam beras tu direndam sampai dia jadi ni lah kan, tepung melepuk tu kan. Lepas tu dia titiskan di atas kain batik ke, kainnya tu kan. Lepas tu dia jemur. Yang tu lah orang tua-tua dulu pakai untuk bedak di muka, betul tak? Kan? Jadi HPA ni dia bagi apa? Terutama siapa yang betul ni ibu-ibu tunggal yang tolong titiskan, ibu-ibu tunggal yang susah, yang tak ada kerja kan, yang perlukan duit. Jadi HPA bagi peluang untuk ibu-ibu tunggal tu cari duit sikit ya, mana cari sumber pendapatan, jadikan dia sumber pendapatan, dan kita pula tolong beli dan tolong jual, betul tak? Tolong pasarkan. Nampak tak di situ secara sedar atau tak sedar kita telah membuat apa? Amal kebajikan, betul tak kan? Kita buat amal kebajikan. Bila jadi kita rasa tanggungjawab kita lah untuk sama-sama beli, guna, pakai, jual, berkenal pada kawan-kawan. Secara tak langsung bila produk ni kalau apa seperti ni semakin laris di pasaran, dia orang pun orang kata apa, adalah sumber pendapatan yang ditanggung melalui syarikat HPA ni, betul tak? Alhamdulillah. Jadi ada orang kata saling ta'awun di situ kan, tolong-menolong dan sebagainya ya, sesama Islam insya-Allah ya. Jadi kita berpeluang untuk mereka tidak meminta-minta tapi bekerja insya-Allah ya. Kemudian air alkali juga bersifat yin ya. Jadi kita sebenarnya perlu minum air. Kita perlu minum apa? Air alkali ya. Di air alkali ada sini lah yang apa nama tu?
warna biru, itu air alkali, kan? Sebab memang kena amalkan. Ya, kalau kita tengok saya nak datang sini makan nasi goreng pun, ya, kalau kita tengok sebenarnya pun asid juga, kan? Macam itulah. Kalau kita makan mie goreng pun asid, kita makan kari pun asid, kan? Darah kita ni, kita kena tahu darah kita pH dia 7.34. pH darah kita yang sihat, yang normal adalah 7.34 atau 7.4. 7 itu adalah alkali. Ya, yang 7, yang bawah daripada 7 itu dipanggil asid. Ya, asid. Dia boleh turun sampai ke bawah, lagi ke bawah tu. Kalau contohnya kalau 3, 4 tu memang asid. Mana per asid tu ada makanan seperti burger, minuman bergas, kan? Tu jadi dia duduk dalam kategori makanan yang berasid. Jadi bila kita ni darah kita yang asalnya 7.4 itu alkali, akibat daripada pemakanan harian kita duk makan hari-hari itu menyebabkan dia turun jadi asid. Nampak tak? Dia akan menjadi acidosis dipanggil. Keadaan berasid. Bila dah jadi asid, maka dia akan jadi tanda-tanda. Tanda-tanda masalah dia akan maknanya badan akan memberi isyarat. Ya, yang kita ni ada masalah. Antara isyarat-isyarat awal adalah seperti sakit kepala. Isyarat awal, ya, mula sakit sendi, lenguh, kepas, rasa lemah, letih. Itu dia merupakan semua itu adalah gejala-gejala awal, ya, akibat tubuh yang berasid. Ya, jadi bila dah sampai ke tahap keadaan asid terlalu tinggi, maka dia akan pergi kepada tahap mana dia akan mula mengidap penyakit. Kalau macam tadi dia letih, ya, masalah kencing dan sebagainya, akhirnya dia jadi kencing manis contohnya. Dia jadi darah tinggi, dia jadi masalah jantung, kolesterol tinggi dan sebagainya. Bila dia bertambah keadaan berasid, daripada kencing manis tadi, dia jadi gangren. Apa dia gangren? Jadi kudis, luka yang tak sembuh, ya. Jadi itu. Lepas tu dia kena potong kaki. Nampak tak? Maknanya sebenarnya apa yang berlaku pada seseorang itu adalah perubahan. Maknanya daripada sifat pH dia yang normal tadi, dia menurun kepada keadaan yang makin lama makin berasid dan berpenyakit. Penyakit dia itu akan sampai ke tahap yang disebut sebagai, dalam bahasa ni disebut degeneratif. Ya, ada disebut sebagai kronik. Degeneratif itu tahap yang dah tak boleh lagi nak ni dah. Contohnya kalau dia ada masalah buah pinggang, dia kena buat apa? Dia kena pergi buat apa? Cuci buah pinggang. Buat hemodialisis. Kalau dia kanser, dia kena buat kemoterapi. Dia sampai ke tahap itu dan akhirnya dia akan tinggal perubahan tu. Sebenarnya bergantung kepada kita. Kalau kita tengok macam contoh macam bulan puasa, kita orang kata apa? Puasa adalah bulan pembersihan, betul tak? Jasmani dan rohani, betul tak? Sihat. Masa bulan puasa tu sihat, rasa bertenaga walaupun tak makan. Betul tak, ya? Jadi, tapi bila datang masuk raya aja, baru seminggu dah lain macam dah rasa. Betul tak? Kan? Sebab apa? Makan-makan pun yang dah manis-manis, yang berasid, yang pedas-pedas, yang apa? Jadi ini menyebabkan bila kita pergi cek, yang masa sebulan tu sihat, lepas tu kita rosakkan balik tubuh kita dengan pemakanan. Yang tu yang sebab tu kita kena ni waktu bulan puasa ni, waktu raya ni, waktu di mana herba ni kena dipergiatkan. Betul tak? Kan? Open house makin banyak tak apa, makin banyak open house, makin banyak herba kita pun pergiatkan. Kan? Apa ni syorkan, sebab kita pun kena dan orang pun apa ni. Sebab ada banyak kes, ya? Contohnya ada yang meninggal waktu raya. Pasal apa? Pasal dia kena serangan jantung, kan, dan sebagainya. Dan sebab makan. Ada kan yang apa makan mie apa di sebuah open house, balik-balik esok kena stroke meninggal. Pasal apa? Dia kan sedap, dia kata. Kan? Jadi bila sedap tambah-tambah dan banyak-banyak dan sebagainya. Memang ya, ada yang makan lemang, makan apa ketupat, beras pulut dan sebagainya tu. Kan? Memang ya. Jadi sebab tu kena waktu raya, kalau nak bagi tubuh tu sihat, bersihkan dengan herba. Ya, contohnya teh herba tu antaranya. Ya, satu lagi yang ini, minuman ni. Ya, pergi mana-mana open house bawa yang ni minum. Dia bersihkan cepat-cepat, kan?
Supaya kalau dah lama dia jadi penyakit. Okey, kemudian gula aren, ya, gula aren, ya. Ni, ya, ada ni. Nanti kita akan tengok apa dia kelebihan dia, dan madu lepah dan sebagainya, insya-Allah. Okey, ini ada bedak dingin, ya, bedak seri dingin, ya. Saya pun ada masa free malam-malam ambil pakai. Kan? Pakai apa? Tanpa ada muka. Kan? Kawan lagi pun pakai, kan? Kan? Jadi insya-Allah kan. Apa salahnya kan? Okey, dulu kecil-kecil dulu pun kita pakai bedak sejuk kan. Ada kita pakai balik. Jadi bila kita ni dah jadi herbalist, pengamal herba, kita kena buat pada badan kita. Betul tak? Pada tubuh kita. Kalau orang pergi rumah kita pun tengok ada pokok-pokok herba, baru menghayati dunia herbalist, betul tak? Di rumah kita pergi tengok tak ada satu pun, ya. Apa ni pokok-pokok herba dan sebagainya, ya. Okey, jadi bedak dingin ini baik untuk peradangan. Banyak orang tak tahu, ya. Bedak seri dingin ni, ya. Untuk peradangan. Kalau macam sakit, ya, sendi otot bengkak, yang merah sebagainya, okey, macam biasa pakai campur dengan air, sapukan di tempat yang insya-Allah boleh, ya. Kemudian bisul, ya, ketumbuhan fibroid, ya, kayap, ruam lampin, ya, boleh menggunakan